Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1485. Antara paparan utama. PAS yang kurang ajar. Konsep dasar amanah relevan jadi gagasan kerajaan Madani. Hargai masa kalian di Dewan Rakyat. Apabila lidah tidak seiring dengan tudung labuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sikap kurang ajar dan biadab para pimpinan parti yang satu-satunya menggunakan Islam pada namanya iaitu Parti PAS semakin hari semakin menjadi-jadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan akan mengambil tindakan keras terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan dakwaan mengaitkan beliau dengan Israel. Menurut beliau, tindakan itu didakwa dilakukan oleh Ketua Dewan Ulama PAS yang mengeluarkan kenyataan tersebut menggunakan sebuah portal media. Di bawah pentadbiran saya, tengok supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata suci. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah sekeras-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan berita. Katanya ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat kemarin, PMX memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak terutamanya PAS melalui lidah rasminya Akhbar Harkah kerana kebiadapan lidah rasmi penunggang agama itu mengaitkannya dengan Israel. Anwar berkata, parti itu dilihat membina mahligai atas pusara dengan memaparkan naratif buruk terhadapnya sedangkan kerajaan bertungkus lumus membantu rakyat di Palestin susulan kekejaman dilakukan oleh Zionis Israel. Katanya, ini selepas akhbar itu yang menyunting gambar Anwar berlatar belakangkan bendera Israel yang disifatkan biadab dan melanggar tata susila. Beliau sebelum ini memberi penerangan atas soalan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, PN Machang, berkenaan pendirian Malaysia berhubung sekatan secara unilateral Amerika Syarikat AS yang meluluskan rang undang-undang RUU pencegahan pembiayaan antarabangsa Hamas dan kemudiannya menyelitkan amaran terhadap PAS. Tengok ya, supaya jangan Ketua Dewan Ulama PAS gunakan harakah kaitkan saya dengan Israel. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara orang mati. Kita kerja setiap hari, bawa kes ini, minta Pertubuhan Kerjasama Islam OIC adakan sidang, bawa China, Rusia, Brazil, Ireland, Bolivia. Bincang dengan Jepun dengan Duta Netherlands iaitu Belanda, tegasnya. Perkataan biadab dan kurang ajar boleh digunakan dalam Dewan mulai sekarang. Boleh. Kalau baca kenyataan, saya minta beluran baca harakah. Gambar saya dengan bendera Israel belakang. Ya, saya bawa. Perkataan biadab dan tu tak boleh guna. Mana boleh Dewan Ulama cakap macam itu? Cakap pasal Islam. Perkataan tersebut. Bawa bantahan, boleh bawa pada ni. Dalam pada itu, Anwar menyeru mahu semua pihak termasuk pembangkang bergerak ke hadapan dan bersama membawa idea serta tindakan dalam isu Palestin bagi mengurangkan beban ditanggung rakyat negara itu. Katanya pihaknya tidak pernah menyinggung PAS berikutan mengetahui pendirian parti itu yang sangat konsisten sejak dahulu dalam menyokong rakyat Palestin. Terdahulu, Syed Ibrahim Syed Nur, PH Ledang, bangkit mencelah untuk semua bersama dalam isu Palestin dengan kedua-dua pihak menghapuskan sebarang tularan tidak perlu, sebaliknya menumpukan usaha membantu mereka dalam apa cara sekalipun. Saya setuju dalam hal ini. Saya tidak pernah menyinggung PAS kerana saya tahu pendirian PAS sangat konsisten dalam Palestin, tidak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita ditanggung mereka iaitu rakyat Palestin tidak pernah berlaku separah dalam sejarah ini.
Mari kita bersama-sama membawa idea dan tindakan supaya dapat meleraikan atau mengurangkan beban mereka, katanya lagi. Namun begitu, adakah anda semua merasakan bahawa PAS akan berubah? Ya, mereka akan berubah menjadi lebih buruk hari demi hari. Bukan setakat kata-kata, namun akhlak dan perilaku pimpinan mereka langsung tidak menggambarkan akhlak yang dianjurkan Islam. Semuanya berlaku di depan mata anda sebagai rakyat Malaysia dan semua maklumat serta peristiwa yang berlaku ada di hujung jari anda. Justru, adakah anda yakin parti sebegini akan membawa rahmat dan membela Islam sebagaimana yang dilaungkan selama ini? Pernahkah anda menyaksikan fitnah sedahsyat ini dilakukan oleh orang lain atau parti yang tidak menggunakan Islam sebagai namanya? Pernahkah anda melihat parti yang dituduh komunis dan liberal melakukan perbuatan keji seperti yang dilakukan PAS ini? Fitnah hanya dilakukan oleh mereka yang tidak beriman dan jauh terpesong daripada ajaran sebenar Islam. Beginilah jadinya apabila kita merasakan bahawa kita lebih alim dan bertakwa berbanding orang lain. Dan sebenarnya, sebagai seorang Islam, itulah ujian yang paling takut untuk kita hadapi. Amanah berpeluang menjadi parti masa depan Malaysia seandainya terus memelihara dan berpegang kepada prinsip dasarnya. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof Rawah memperingatkan Barisan Akar Umbi untuk kembali kepada dasar yang menunjangi penubuhan amanah iaitu Rahmatan Lil Alamin. Dasar Rahmatan Lil Alamin yang diperkenalkan Amanah kini turut diguna pakai dalam pemerintahan kerajaan Madani. Mujahid menjelaskan prinsip yang termaktub dalam Al-Quran itu bertujuan untuk menyebarkan rahmat iaitu kasih sayang dan kebaikan secara inklusif. Namun, pada masa jangka panjang, Rahmatan Lil Alamin lah yang akan menjawab soalan-soalan yang kenapa negara ini tidak maju ke hadapan. Kenapa kita masih lagi bermusuh-musuh dan membenci antara satu sama lain di atas nama perkauman dan agama. Jawapannya akan kita jawab dan rakyat insya-Allah akan ikut dasar ini kerana dasar ini akan memberikan satu masa depan yang cerah kepada seluruh rakyat Malaysia. Mengimbas kembali perjuangan Parti Junior yang berusia 8 tahun ini, Mujahid berkata perjalanan politik Amanah adalah luar biasa sejak awal penubuhannya. Ditubuhkan pada 16 September 2015, Amanah sering diperlekeh oleh parti gegasi yang lebih veteran. Konsep Rahmatan Lil Alamin pernah menjadi bahan momokkan dan sindiran ketika mula diperkenalkan. Ia dicetuskan oleh Mujahid sendiri ketika menyandang jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di bawah pentadbiran Pakatan Harapan 2018 hingga 2019. Walaupun mereka kecil-kecilkan Rahmatan Lil Alamin, dia kata Rahmatan Lil Kafirin lah. Tapi kita percaya bahawa lepas itu jatuh kerajaan. Takdirnya Allah SWT, tahun 2022 kita menang balik. Kita bentuk kerajaan. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah Seri Salahuddin Ayyub. Tanpa rasa segan silu dan syak wasangka, terus pada kuasa yang ada padanya membawa gagasan rahmah ini dalam menu rahmah dia, dalam bantuan rahmah dia. Rentetan itu, Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meneruskan gagasan Rahmah melalui beberapa inisiatif termasuk bantuan isi rumah Rahmah, bantuan siswa Rahmah dan pakej 5G Rahmah. Mujahid berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat Parti Amanah kawasan Merbuk, Kedah. Terdahulu beliau turut hadir merasmikan mesyuarat kawasan Parti Amanah di beberapa negeri termasuk Bangi, Batu Pahat, Ledang dan Segamat. Saya tidak pernah berniat untuk memalukan. Saya sudah menyatakan ahli-ahli parlimen ada komitmen tidak semestinya ada di sini. Namun, apa juga cadangan akan dibawa ke jawatan kuasa peraturan mesyuarat? Saya sangat jelas, saya tidak bermaksud memalukan anda, tegas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional Beluran, Datuk Seri Ronald Kiandi, yang membangkang cadangan beliau untuk memaparkan nama Ahli Parlimen yang ponting dalam sidang Parlimen di laman web Dewan Rakyat pada 6 November lalu. Hangat di luar sekarang ni tentang soal MP ponting Parlimen. Lebih hangat apabila speaker sendiri mengeluarkan statement di luar sana, bukan dalam Dewan. Speaker akan melihat untuk penalize MP, disebut tentang potong gaji ataupun meletakkan senarai nama di dalam website, shaming them. So apa sebenarnya kehendak Parlimen dalam isu ini? Soal Ahli Parlimen Bersatu itu. Cadangan Johari itu menjadi isu hangat dan mendapat pelbagai reaksi daripada Ahli Parlimen dalam kalangan kedua belah pihak. Pada masa yang sama, rata-rata Ahli Parlimen dilihat bersetuju dengan cadangan yang dipertua Dewan Rakyat. Namun, mereka juga menuntut agar kaedah untuk melaksanakan rancangan tersebut wajar dijelaskan. Ahli Parlimen Barisan Nasional Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penjelasan itu perlu kerana Ahli Parlimen di pihak kerajaan yang bertaraf menteri ataupun timbalan menteri mempunyai banyak urusan yang menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk hadir di Dewan Rakyat. Saya setuju mengenai perkara itu, tetapi sebenarnya bila kita mahu siarkan nama siapa yang ponting itu perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah. Namun, dengan tugas eksekutif Ahli Parlimen berkenaan, mereka mungkin tidak berpeluang untuk hadir ke Parlimen pada 11 pagi. Tetapi setakat ini, apa yang saya lihat ialah mereka dapat hadir ke Parlimen, ujar Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zin menyambut baik saranan yang dipertua Dewan Rakyat. Menurut beliau, ia satu usaha penambahbaikan yang patut dialu-alukan dan disokong oleh ahli-ahli Dewan yang lain. Rakyat melihat wakil rakyat dibayar dengan allowance yang begitu tinggi tetapi ponting ke Parlimen. Ini adalah isu yang perlu diatasi, katanya lagi. Seperti Johari Ghani, beliau juga mengambil maklum bahawa menteri-menteri mempunyai tugasan rasmi yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir di Parlimen pada sepanjang masa kerana menyelesaikan isu-isu negara. Tetapi yang terang-terang ponting harus didedahkan supaya rakyat nampak wakil rakyat yang dipilih mereka dalam pilihan raya tidak hadir, ujarnya. Beliau juga membidas tindakan beberapa pemimpin utama pembangkang yang kurang mengambil bahagian dalam perbahasan tetapi lantang mengkritik kerajaan di luar Dewan. Apa yang di social media berkobar-kobar hantam kerajaan, kata kerajaan ini tidak betul, ini tidak buat ini dan sebagainya, tapi tidak masuk ke Dewan untuk bangkitkan. Kita tak dengar suara daripada Marang. Kita tak dengar suara daripada Pagoh. Kita tak dengar suara daripada Larut. Tetapi di social media, mereka jadi hero. Untuk rekod, Ahli Parlimen Marang ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Manakala Parlimen Pagoh dipegang oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang juga Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin adalah Ahli Parlimen Larut. Umum mengetahui ketiga-tiga mereka adalah di antara ahli parlimen yang paling kerap ponting semasa persidangan Dewan Rakyat Penggal ke-14 lalu. Ketika itu, mereka menjadi anggota kerajaan tebuk atap dan memegang jawatan eksekutif bertaraf menteri. Maka, jawatan yang kini dilihat gagal disempurnakan demi negara tercinta dan rakyat jelata itu mungkin dapat dijadikan alasan untuk tidak hadir sidang parlimen. Baru eloklah tarik Terima kasih. balik kata Azan. Dia tarik balik. Dia buat sangkaan jahat tu. Dia tarik balik 3 nama itu. Cakap je. Saya tarik balik sebut. tentang tapi saya nak bagi tahu di sini. Jangan jerit. Saya tak jerit orang lain. Duduk. Bayan Baru. Okey. Minta dia tarik balik dulu. Okey, saya tarik balik. Saya tarik balik, okey. Bayan Baru tarik balik 3 nama Okey, tu. dah. Sebut tarik balik, cukup. Tarik balik. Okey, dah. Tak. Adakah wajar nama ahli parlimen yang didapati sengaja tidak hadir atau ponting sidang parlimen dipaparkan? Yang kerap ponting dan yang simpati dengannya tentu kata tidak wajar. Tetapi pihak yang sentiasa hadir atau hadir sebahagian besar sidang parlimen akan bersetuju dengan tindakan memaparkan nama ahli parlimen kaki ponting di laman sesawang Dewan Rakyat. Isunya, apabila sudah tersenarai sebagai VIP, ponting di dalam laman web parlimen, sudah tentu ia akan dilihat oleh orang awam.
Mungkin juga akan ada pihak media yang mensensasikan ketidakberadaan ahli parlimen berkenaan di Dewan Rakyat secara tidak adil. Inilah yang dikatakan oleh Ronald sebagai memalukan. Namun, itulah harga yang harus dibayar oleh ahli parlimen yang penting kerana tidak menghargai peluang untuk hadir di Dewan Rakyat sebagai wakil kepada mereka yang mengundinya dalam pilihan raya umum. Jangan ingat kalian yang berkorban. Penyokong kalian juga mengharung pelbagai dugaan seperti hujan yang lebat, perjalanan yang jauh, trafik yang sesak, selain meninggalkan anak isteri kerana mahu meletakkan kalian di Dewan Rakyat. Kehadiran di Dewan Rakyat bukan satu paksaan tetapi satu tanggungjawab. Justru laksanakan tanggungjawab itu dengan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatona sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Hargailah masa kalian di Dewan Rakyat hari ini kerana di akhirat nanti tiada lagi peluang itu. Pengerusi DAP Lim Guan Eng memberi tempoh 48 jam kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad membuktikan dakwaan bahawa dirinya mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Lim Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng berkata demikian susulan tular sebuah rakaman video ucapan Mastura dalam program PAS di Kemaman, Terengganu baru-baru ini. Dia bernama Lim Kit Siang. Anak dia nama Lim Guan Eng. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dua beranak. Lim Kit Siang dan Chin Peng. Apa hubungan mereka? Sepupu. Siapa Chin Peng? Ketua komunis yang sebelum ni viral isu nak bawa balik Abu mayat dia ke Malaysia. Lim Kit Siang dan Chin Peng adalah sepupu. Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng adalah dua beranak. Lim Kuan Yew, siapa? Ketua Menteri Singapura. Apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Chin Peng? Sepupu. Bukan sekali beliau menyebutnya. Pemimpin Muslimah PAS itu juga mendakwa Guan Eng juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP lain, sama ada dirinya atau menerusi isterinya. Teresa Kok, Wabi mana? Parlimen Seputih. Apa kaitan Teresa Kok dengan mereka ni? Teresa Kok, isteri Lim Guan Eng dengan Teresa Kok sepupu. Anak-anak menakan depa, kalau orang pemas sebut apa anak menakan? Anak saudara ke? Anak saudara. Anak-anak saudara depa yang masih lagi wujud dalam keturunan Chin Peng ni, keturunan Lim Kit Siang ni yang ada di parlimen hari ni, yang ada di adun hari ni siapa? Antaranya yang lain Anthony Locke. Siapa lagi? Nga Komeng. Siapa lagi? Ngeh Kong Him. Ni semua nama Melayu ke nama Cina? Cina. Semua yang saya sebut ni wujud lagi tak dekat Malaysia? Hidup lagi tak? Hidup. Nak sebut apa? Agenda mereka satu keluarga. Sentiasa berjalan dan sentiasa melahirkan pengkaderan dalam kalangan ahli keluarga serta parti mereka. Demikian dakwaan tanpa sekelumit rasa berdosa kerana mustahil beliau tak tahu nama bekas Perdana Menteri Singapura ialah Lee Kuan Yew, bukan Lim Kuan Yew. Nak dikata ahli parlimen kepala batas ini bodoh, beliau kabarnya berkelulusan sebagai seorang doktor falsafah. Nak kata tak faham Islam tentang hukum memfitnah, beliau menutup aurat seumpama muslimah yang soleh dan bertudung labuh. Jadi, nak kata apa? Kalau bukan bodoh, apa?
Dalam kenyataan medianya, Guan Eng mencabar Siti Mastura agar menunjukkan bukti bahawa beliau ada talian kekeluargaan dengan Lim Chin Ping dan Lee Kuan Yew. Beliau memberi tempoh sehingga Khamis ini untuk tampil dengan bukti sahih atau berdepan dengan tindakan undang-undang kerana menfitnah. Guan Eng berkata kenyataan Siti Mastura itu ekstrim, berbau ekstremisme dan berniat jahat. Tinjauan Jom Channel mendapati rata-rata netizen pro Pakatan Harapan mencemuh dakwaan Siti Mastura. Ketua Amanah Marang Ustaz Mikdad Zakaria yang ada kaitan persaudaraan menerusi hantaran di Facebook secara sinis mengingatkan PAS bahawa Presiden Parti itu Tan Sri Abdul Hadi Awang mempunyai menantu yang nama keluarganya Lim. Menantu Haji Adi yang Cina mualaf itu nama Islamnya Aisyah Lim. Dia jadi sepupu sabit sebab suami dia sepupu anak. Keturunan dia nama Lim, sama dengan Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang. Dan dia dah ada anak. Anak dia jadi cucu Haji Adi. Ana nak tanya Dr. Ustazah Mastura, adakah cucu Haji Adi Presiden PAS yang lahir dari keturunan Lim itu ada darah bapa komunis Chin Peng? Tolong jawab dengan lidah yang fasih, tempelaknya. Sementara itu, aktivis media sosial yang juga bekas anggota keselamatan PDRM, Muhammad Asri Bakar turut berkongsi penafian Lim Guan Eng berhubung dakwaan Siti Mastura. LGE telah menafikan semua tuduhan-tuduhan berat yang mempunyai unsur-unsur fitnah dan niat jahat tersebut. 48 jam, tapi Mastura ada maruah dan keberanian. Pelik sungguh perangai puak PAS yang bangsat ini. Tak kiralah lebay-lebay jantan maupun auntit-auntit betina yang suka sangat menjaja dan membuat fitnah bidasnya dalam Facebook. Beliau hairan kenapa mereka jadi begitu bangsat dan begitu hina sekali. Muhammad Asri mendakwa ini adalah hasil penerapan doktrin Syiah sesat dan fahaman Khawarij kepada penganut-penganut PAS. Ya, kita tahu bahawa lebih banyak mereka membuat fitnah, lagi tinggilah syurga yang mereka dapat, sindirnya lagi. Penafian Guan Eng turut menarik perhatian aktivis popular Iswardi Morni. Fitnah dan PAS berpisah tiada, ujarnya di Facebook. Jom Channel tidak dapat menerbitkan banyak lagi cemuhan kerana ada yang mengandungi maki hamun terhadap pemimpin Muslimah PAS ini. Sebaliknya, Jom Channel kasihan kepada Siti Mastura yang gagal menyempurnakan dirinya untuk menjadi insan kamil walaupun setelah memenuhi penampilan fizikal sebagai seorang Muslimah. Ini kerana beliau gagal mengawal tutur bicaranya untuk mengelak daripada menfitnah. Seandainya beliau lupa dalam kegairahan untuk memburukkan DAP dan kaum Cina di negara ini, Jom Channel ingin mengingatkan bahawa fitnah ialah dosa besar yang tidak dapat ditebus. Terimalah hakikat, negara ini dihuni oleh pelbagai kaum sejak beratus tahun dahulu. Pesan orang tua-tua, jika takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama saya di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.